Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi pengajian kita, surah yang ke-34, surah Sabat. Muka surat 428. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. Surah Sabah ni surah Mekah. Dalam Al-Quran dia ada beberapa surah yang bermula dengan Alhamdulillah, iaitu Al-Fatihah, Al-An'am, kemudian Al-Kahfi, kemudian Sabah, dan satu lagi Fatir. Jadi kalau kita kira setiap daripada permulaan surah ni dengan Pak Alhamdulillah, sebab Sabak dengan Fatir tu surah 35 surah Fatir, Sabak surah 34 tu dikira sebagai berhampiran. Jadi kalau kita mengambil kira setiap Alhamdulillah itu dikira sebagai permulaan kepada surah-surah berikut, maka Al-Quran itu dapat dibahagikan kepada empat bahagian. Empat bahagian yang mana masing-masing itu menggambarkan tauhid kepada Allah SWT. Tauhid dalam bab penciptaan, tauhid dalam bab pentadbiran, tauhid dalam bab syafaat. Itu perkara yang pertama kalau kita lihat kepada permulaan surah yang bermula dengan Alhamdulillah. Perkara yang kedua, surah sebelum pada ni surah Mekah, surah Madinah, iaitu surah Al-Ahzab. Dan ini masuk bahagian baru. Bahagian baru ni bab yang berikut dalam daripada Al-Quran ni dikira dalam pembahagian dia bab yang kelima. Al-Quran ni kalau kita bahagi kepada beberapa bab, maka ini dikira bab yang kelima. Jadi bab yang pertama tu daripada Fatihah sampai habis Maidah. Bab yang kedua daripada Maidah habis kepada surah habis Maidah, habis daripada Maidah bermula dengan bab kedua ni, bab surah Al-An'am sampailah surah Taubah. Kemudian masuk surah Mekah, bab yang ketiga iaitu surah Yunus sampailah kepada surah An-Nur, surah Madinah. Kemudian buka pula bab yang keempat surah Al-Furqan, bermula daripada surah Mekah sampailah kepada surah Al-Ahzab, yang ditutup dengan surah Madinah. Kemudian ini surah Sabah
dia bermula dengan surah kumpulan ni, kumpulan yang kelima bermula daripada surah Sabah, surah Mekah, sampailah kepada 3 surah terakhir daripada kumpulan ni, iaitu surah-surah Madinah, iaitu surah Fatah, surah Muhammad dan surah Hujurat. Kemudian masuklah kepada bahagian yang terakhir, iaitu surah bahagian yang ke-6, bermula daripada surah Qaf, habislah sampai surah 2 surah terakhir dia tu surah Madinah, yakni surah Talaq dan surah Tahrim. Kemudian buka pula dengan surah Mekah, daripada surah Al-Mulk sampailah 2 surah yang terakhir, surah Madinah, iaitu surah Al-Falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi 7 bahagian Al-Quran itu, yang mana dia bermula dengan surah Mekah dan ditutup dengan surah Madinah. Dan surah Sabah ni dia permulaan kepada kumpulan yang kelima daripada Al-Quran, sampailah kepada surah Al-Hujurat. Jadi kumpulan yang kelima ni, surah ni tema dia berkenaan dengan 3 perkara asas, iaitu tauhid kepada Allah SWT dengan nafi syirik, kemudian adanya hari akhirat, dan tentang kerasulan Nabi SAW. 3 perkara utama ni ia ditekankan oleh Allah SWT dalam surah-surah Sabah, surah Fatir, surah Yasin, surah Safat, surah Sad dan seterusnya. Sampailah kepada Hawamin Sab'ah. Semua tu menekankan 3 perkara yang utama: tauhid, risalah dan kiamat. Kemudian surah Sabah ni sendiri, bila kita lihat daripada awal sampai akhir ni, surah Sabah ni penekanan utama tauhid kepada Allah SWT, iaitu manusia mestilah mengagungkan Allah Ta'ala, manusia mestilah bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan memuji dan memuja dia, beribadat kepada dia, minta pertolongan daripada dia. Itu sepatutnya yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah SWT kemukakan kepada kita ni beberapa contoh pentingnya bersyukur, iaitu Allah SWT sebut dalam surah ni cerita 2 beranak, iaitu Nabi Daud alaihissalam dan juga Nabi Sulaiman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam, yang mana contoh yang Allah SWT berikan kepada kita bahawa mereka ni bersyukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat yang mereka dapat, iaitu Allah SWT berikan kepada 2 orang Nabi ni kerajaan. Dan sebagai perbandingan pula, iaitu ada penduduk Sabak. Penduduk Sabak, sebab surah ni nama dia Sabak kerana ada cerita dalam ayat 15 ni, iaitu Sabak, satu perkampungan yang berada di Yaman, yang mana mereka tu dikurniakan oleh Allah SWT dengan pelbagai nikmat. Kemudian mereka diarahkan supaya bersyukur, tetapi mereka kufur. Jadi penting kepada manusia, Allah Ta'ala nak tekankan dalam surah ini, itu bersyukur kepada Allah SWT. Walaupun manusia tu mendapat pelbagai nikmat dengan usaha asbab musabab mereka, tetapi mereka kena ingat yang menentukan rezeki adalah Allah SWT. Dan surah ni juga kita boleh lihat dia punya pertalian dengan surah yang berikut. Surah yang berikut kita baca baru ni, surah Al-Ahzab. Itu satu suruhan kepada orang beriman untuk membina masyarakat yang patuh pada hukum-hukum Allah SWT. Itu asasnya manusia itu mestilah menyempurnakan janji dia dengan Allah SWT. Sebab setiap daripada kita ni telah ambil perjanjian dengan Allah SWT di alam arwah. Dan manusia ni dengan potensi yang ada dalam diri dia, maka manusia mestilah mengusahakan atas 2 perkara yang penting, iaitu ilmu dan keadilan. Sebab di akhir ayat yang kita baca baru ni, ayat 2 yang terakhir, ayat 72,
iaitu amanah telah dikemukakan kepada manusia dan manusia terima. Jadi bila manusia itu terima amanah ini, maka mestilah dia menjadi seorang yang adil dan seorang yang berpengetahuan. Kalau tidak, dia akan jadi innahu kana zaluman jahula. Manusia ni dia akan melakukan kezaliman dan bertindak jahil bila mana dia tidak menyempurnakan janji dia kepada Allah SWT untuk menjadi seorang yang berilmu dan seorang yang adil. Jadi dengan dua perkara ni manusia mestilah menegakkan negara, membentuk masyarakat dengan ada ilmu dan adil. Adil ni dan juga ilmu dan adil ni, maknanya ilmu tentang Allah SWT. Adil tu iaitu melaksanakan segala hukum-hukum Allah Ta'ala, dan hukum Allah Ta'ala paling penting sekali menegakkan tauhid. Sebab syirik, bila sebut syirik dalam Al-Quran, itu diistilahkan dengan zalim. Bila sebut zalim dalam Al-Quran, maksud dia adalah syirik. Jadi manusia jahil yang tidak mengenal Allah SWT, maka dia akan melakukan kezaliman yang paling besar sekali. Mereka tu menzalimi diri sendiri, yang ini dengan syirik, mensyirikkan Allah SWT. Itu kaitan dengan surah ni, iaitu surah ni memberitahu kepada manusia perkara-perkara tauhid. Maknanya untuk membina negara perlu dipimpin oleh ahli tauhid. Ahli tauhid itu adalah orang yang benar-benar mengenali sifat-sifat Allah SWT. Jadi untuk mengukuhkan sebuah negara, maka perlu berasaskan kepada tauhid, baik di peringkat pemimpin, sapalah kepada peringkat rakyat. Maka sebab itulah surah ni dinamakan sebagai surah Sabah. Cerita tentang satu negara yang tidak beriman kepada Allah SWT. Satu surah yang cerita pada kita kesyukuran yang ada pada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Pertalian yang kedua, itu kalau kita tengok dalam ayat yang ke-70 surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan ucapkanlah kata-kata yang tepat, kata-kata yang lurus betul. Jadi tidak ada kata-kata yang tepat, melainkan seseorang itu kena tauhid kepada Allah SWT, kena memuji Allah SWT. Jadi ayat yang pertama tu surah Sabah ni, alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ini adalah qaulan sadida. Begitu juga manusia ni bila dia tidak mengucapkan qaulan sadida, maka mereka akan engkar akhirat. Itu yang Allah SWT bagi tahu dalam ayat yang ketiga. Dalam ayat yang ketiga, Allah Ta'ala cerita kepada kita ni orang-orang yang engkar akhirat. Jadi mereka mempertikaikan, mereka kata la ta'tina sa'ah, tidak akan berlaku kiamat kepada kita. Jadi ini adalah kata-kata yang ghairu sadid, salah kata-kata ni. Kata-kata yang sadidnya la ta'tiyannakum, pasti kiamat itu akan datang kepada kamu, itulah qaulan sadida. Maknanya orang beriman mesti mentauhidkan Allah SWT, dan dia kena yakin bahawa kiamat tu mari, maka itulah qaulan sadida yang dia pegang sebagai etikad dia. Sebab makna qaul itu, kata-kata tu dia bukan setakat ucapan kita ucap dengan lidah, tidak. Qaul ni maknanya benda akidah. Maknanya ucapan yang terbit daripada etikad. Kemudian surah ni kalau kita bahagikan kepada beberapa kumpulan ayat, kumpulan ayat yang pertama ni, itu kita ambil daripada ayat yang ke ayat pertama sampailah kepada ayat yang ke-9.
Kebetulan dia ada bunga tu, dia ada bunga tu. Jadi 9 ayat yang pertama ni, dari segi dia punya khulasah dia, intipati dia, Allah SWT beritahu bahawa manusia mestilah bersyukur kepada Allah SWT, satu-satunya Tuhan yang memiliki kesempurnaan. Kesempurnaan dia tu kerana dia memiliki kerajaan. Sama ada kerajaan dunia ataupun kerajaan akhirat, itu milik dia. Kerajaan dunia ni yang dimiliki oleh manusia itu adalah penentuan dari Allah Ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Kita baca, katakanlah Allah lah yang memberi kerajaan kepada siapa dia nak. Allah Ta'ala boleh mencabut, menarik kerajaan daripada siapa dia nak, dia boleh. Sebab walaupun kita ikut cara demokrasi ni, kadang-kadang kita anggap kita ada majoriti. Tak ada majoriti pun, sehingga terpaksa buat gabung. Tiba-tiba kita nak jadi sebagai Perdana Menteri, tak boleh. Kalau ikut kita kira ada cukup jumlah ke apa semua dah. Tetapi ia menentukan orang tu dapat kuasa Allah. Jadi siapa-siapa ia cukup syarat, Allah Ta'ala akan bagi kerajaan pada dia. Tak kira lah dia beriman ke, dia bertakwa ke, dia tidak beriman, tidak bertakwa ke, Allah Ta'ala boleh memberi kerajaan kepada siapa dia nak, seperti mana dia boleh memberi rezeki kekayaan pada siapa dia nak. Jadi kerajaan dengan rezeki ni benda ya dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Bila diberikan tu bukan tanda kemuliaan, bukan tanda dia tu benar. Jadi kerajaan milik Allah SWT di dunia dan di akhirat. Jadi Allah Ta'ala yang memiliki segala sifat kesempurnaan, milik dia segala kerajaan di langit dan bumi, kerana dia maha bijaksana dan maha mendalam ilmu dia, dan ilmu dia tu mencakupi segala sesuatu. Cuma orang kafir ni, mereka engkar akhirat. Jadi tidak sepatutnya mereka engkar akhirat, sedangkan Allah SWT mempunyai bukti yang cukup untuk mengadakan akhirat. Sebab tujuan Allah Ta'ala akan adakan akhirat ni, tujuan Allah Ta'ala adakan akhirat ni untuk memberi keadilan, memberi pembalasan kepada orang bertakwa, untuk Allah Ta'ala hukum orang yang engkar tidak bersyukur kepada Allah SWT. Jadi untuk menegakkan mahkamah dia ni di akhirat nanti, Allah Ta'ala mempunyai ilmu yang cukup, sempurna ilmu dia. Jadi orang-orang kafir yang engkar hari kiamat, mereka sebenarnya tidak memahami, tidak mengerti sifat ilmu Allah Ta'ala yang maha mencakupi segala sesuatu, sebagaimana mereka engkar sifat kudrat Allah SWT yang maha berkuasa untuk menghidupkan semula manusia lepas daripada mati. Jadi Allah SWT tidak ciptakan manusia ni dengan sia-sia, malah Allah SWT hakim dia tu mencipta manusia dengan ada matlamat. Allah Ta'ala hakim, maha bijaksana, dan dia juga hakim. Mana dia pemerintah. Hakim maknanya yang memerintah. Al-Hakim yang maha bijaksana. Al-Hakam yang memutuskan. Maknanya bila dia buat keputusan, segala siapa-siapa pun tidak dapat bantah. Segala perbalahan pertikaian dialah yang memutuskan. Siapakah berada di atas kebenaran, siapakah yang jauh daripada kebenaran, Allah SWT akan memberi keputusan. Jadi orang yang engkar akhirat ni, mereka mempersendakan amaran Allah SWT, dan mereka tidak percaya datangnya akhirat, kerana mereka tolak akhirat tadi kerana ilmu mereka yang cetek, fikiran mereka yang terbatas. Mereka hanya melihat mayat-mayat yang jadi tulang. Mereka kata pecah hancur lagu ni, mana mungkin akan dibangkitkan semula. Sedangkan kudrat Allah SWT mengatasi segala-galanya. Allah Ta'ala mempunyai ilmu yang sempurna
untuk dia membangkitkan, mengembalikan setiap tubuh tu kepada, setiap ruh tu kepada tubuh masing-masing. Tubuh-tubuh tu akan bercantum semula. Jadi ayat yang pertama, alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wal ma fil ard. Segala puji bagi Allah. Mana segala puji tertentu bagi Allah. Mana milik dia. Alhamdu ni satu, segala puji layak dapat hanyalah Allah. Pujian yang sebenar. Pujian manusia kepada manusia itu sepatutnya dikembalikan kepada Allah. Macam kita kata seorang tu seorang manusia, seseorang tu dia puji. Dia puji macam mana satu buah bangunan ni begitu hebat, begitu sempurna. Dengan punya dia, dengan tinggi dia, dengan cantik design dia, apa semua dia kata pandai. Arkitek. Ia mencipta bangunan ni. Jadi walaupun dia puji kepada manusia, tetapi sebenarnya dia kena puji Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala lah ia memberi persediaan, persiapan, ada kemampuan pada arkitek tadi, sehingga dia boleh berfikir, dia boleh melakar, boleh buat design bangunan ni, lagu-lagu ni dengan sebegitu rupa. Jadi manusia ni dia hanya dapat mempunyai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan setelah mana Allah Ta'ala bagi kepada dia. Jadi semua tu dikembalikan kepada Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Segala kepandaian, kecerdikan, itu semua yang Allah SWT berikan kepada manusia. Jadi kalau manusia tu puji manusia lain, dia sepatutnya mengembalikan pujian tadi kepada Allah. Jadi yang dipuji tadi, dia sebenarnya tidak berhak dipuji pun. Dia kena kembalikan puji itu kepada Allah SWT. Jadi Allah sebenar-benarnya yang layak. Jadi Allah SWT, sebab apa dia layak dipuji? Kerana lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kerana segala apa yang ada di langit-langit dan di bumi ini, mana kepunyaan dia. Lahu tu dialah ia mencipta khalqan wa tadbira, khalqan wa milkan wa tadbira. Bagi Allah Ta'ala, bagi dia tu penciptaan langit dan bumi, khalqan wa milkan, milik dia, wa mulkan, kerajaan dia, wa tadbira, pentadbiran dia. Dia yang menentukan keputusan. Jadi 4 perkara. Bagi Allah Ta'ala, segala apa yang ada di langit dan di bumi ni, dialah yang mencipta, khalqat, dari segi penciptaan, wa milkan, dari segi milik, wa mulkan, dari segi kerajaan, wa tadbira, dalam menentukan pentadbiran, perjalanan. Dia buat keputusan. Kalau kata raja tempat kita ni, dia hanya milik negeri, tapi tadbir orang lain. Kuasa eksekutif tu duduk pada tangan orang lain, bukan dia. Dia meluluskan belanjawan, bukan dia. Dia kena bagi kepada Menteri Kewangan. Perdana Menteri walaupun dia ketua kerajaan, dari segi buat keputusan dalam bab tertentu, bukan bidang dia. Dia hanya menyelarah kepada menteri-menteri yang lain. Menteri soal menteri makanan, keterjaminan makanan, dah telur tak ada ke apa ke, atas dia lah kena urus. Jadi manusia ni bila dia tadbir sebuah negara, dia terpaksa mengagihkan kuasa. Tapi Allah SWT pentadbiran dia ni mencakupi segala sesuatu di bawah dia. Jadi sebab itulah bila milik Allah SWT ni sempurna, kerajaan dia sempurna, penciptaan dia itu sempurna, maka dia berhak dipuji. Sebab segala sesuatu yang berkait dengan alam semesta ni, langit dan bumi, itu menunjukkan kepada kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala zahirkan sifat dia melalui penciptaan dan pentadbiran alam semesta ni.
Maka sebab itulah manusia yang berdapat nikmat-nikmat kurnia Allah SWT di bumi dan juga dari langit ni, maka sepatutnya dia bersyukur kepada Allah SWT. Jadi puji yang didorong dengan syukur kepada Allah SWT. Bukan semata-mata kita puji. Mana puji ni kita menyatakan cantiknya, indahnya apa yang dibuat, apa yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan setakat puji saja, tetapi alhamdulillah mengandungi makna syukur. Syukur ni kalau bahasa orang tua-tua dia kata muju. Muju tu heavy. Itu makna syukur. Mana kita merasa bertuah, rasa butuh. Dengan kita kata kalaulah tidak diberikan kepada kita, maka kita tidak. Contoh, kalau Allah Ta'ala tidak berikan kepada kita ilmu, maka kita jadi jahil. Muju Tuhan bagi ilmu, jadi cerdik sikit kita. Muju Allah SWT memberi hidayah kepada kita. Sebab kalau tak ada hidayah, kita tak tahu sembah gapo tahu. Jadi itu maknanya kita berterima kasih, kita rasa butuh. Dengan sebab mendapat benda ni, kita kata kalau tak dapat, maka apa jadi dengan diri kita. Itu makna syukur. Macam kita kata muju, muju kita mari malam ni. Kalau tak mari saja. Contoh. Jadi Allah Ta'ala nak supaya kita bersyukur, maka dia ajar kepada kita kepujian tadi kena kembalikan kepada dia. Apa jua nikmat, apa jua rahmat, apa jua ilmu hidayah, maka itu semua dari Allah Ta'ala. Walahul hamdu fil akhirah. Nak cerita kepada kita, bagi Allah Ta'ala kepujian di akhirat. Mana kepujian hamba kepada Allah Ta'ala di dunia ni, dia tidak berhenti. Kepujian hamba kepada Allah Ta'ala tidak hanya terhenti di dunia, tetapi dia berterusan ke akhirat. Maknanya manusia ni tidak lepas daripada puji Allah Ta'ala. Dia tidak lepas daripada bersyukur kepada Allah SWT. Dan ahli syurga ni, dia akan kata sama, di akhir surah Zumar ni, di akhir surah Zumar tu, wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Tu ada puji kepada Allah Ta'ala. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi ahli syurga ni dia sentiasa mengembalikan pujian dia tu kepada Allah SWT. Wa akhiru da'wahum, penutup kepada doa ahli syurga ni, mereka kata alhamdulillahi rabbil alamin. Orang yang masuk syurga dia kata wa qalu alhamdulillahillazi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi ahli syurga ni bila dia bersama-sama ahli syurga ni, mereka akan kata muju Allah Ta'ala memberi hidayah pada kita. Wa qalu alhamdulillahillazi hadana li hadza. Mujulah Allah Ta'ala tunjukkan jalan dia, bimbing kita kepada agama dia ni, sehingga kita dapat masuk syurga. Dan kita kalau tidak kerana hidayah daripada Allah Ta'ala ni, kita tidak dapat. Itu maknanya kepujian kepada Allah SWT wajib kepada hamba atas setiap nikmat di dunia dan juga atas setiap nikmat yang dia terima di akhirat. Sebab orang beriman ni akan terus menerima nikmat dan rahmat dari Allah SWT. Orang kafir yang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang tidak beriman pada Allah Ta'ala, mereka mengecapi nikmat-nikmat dunia ni tanpa ada syukur. Mereka dapat nikmat tapi mereka puji berhala, mereka puja berhala, sedangkan ia memberi nikmat Allah. Jadi oleh kerana mereka tidak puji Allah Ta'ala, tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala pemberi nikmat yang sebenar, maka nikmat yang mereka dapat terhenti setakat dunia. Ada pun orang beriman yang mengenali Allah Ta'ala, yang beriman pada Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah SWT,
Mereka akan terus dengan sifat bersyukur, mereka akan terus memuji Allah SWT sehingga ke hari akhirat, kerana nikmat Allah Ta'ala itu tidak putus. Sentiasa dia akan dapat. Dia dalam kubur pun dia mendapat nikmat. Dia dalam kubur mendapat nikmat, dia seterusnya ke stesen-stesen berikutnya sampailah mereka duduk dalam syurga. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala jualah yang layak dipuji, yakni di dunia dan di akhirat. Walahul hamdu fil ula wal akhirah. Dalam surah Qasas Allah Ta'ala kata puji bagi Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat, tak lepas. Cuma dalam ayat ni nak memberitahu pada kita bahawa orang beriman ia tahu, ia kenal Allah SWT, mereka akan sentiasa memuji Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan ada lagi pujian kepada Allah Ta'ala di akhirat, sebab manusia akan mendapat nikmat yang berlipat kali ganda, lebih besar lagi daripada nikmat di dunia ni. Wa huwal hakimul khabir. Dan Allah SWT mempunyai, dan dialah Allah Ta'ala itu Al-Hakim, yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuan dia. Maknanya segala perbuatan Allah Ta'ala, segala penciptaan Allah Ta'ala, segala keputusan, segala pentadbiran Allah SWT itu berasaskan kepada hikmah, kebijaksanaan, berdasarkan kepada pengetahuan yang sempurna. Jadi apa sahaja yang Allah Ta'ala buat, apa sahaja yang Allah Ta'ala tetapkan, hukum dia, sama ada hukum kauni, hukum alam ni, dan juga hukum syar'i, hukum syarak. Hukum kauni ni ada siang, ada malam, ada panas, ada sejuk. Pada waktu malam gelap sejuk Tuhan buat. Tidak kata waktu malam gelap panas. Ataupun Allah Ta'ala jadikan malam siang itu panas terang. Panas terang. Dia tidak buat siang itu terang sejuk. Tak sesuai lah. Sebab kalau kita nak jemur baju, nak jemur kaki, tak jadi. Dia kena panas, cerah panas. Jadi itu hikmah pentadbiran Allah SWT. Ada hujan, ada guruh, ada petir, ada bitak. Jadi Allah Ta'ala maha mendalam ilmu dia dan maha bijaksana dalam pentadbiran dia. Ilmu Allah Ta'ala sebenarnya sempurna lagi. Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha. Allah Ta'ala mengetahui apa benda, apa-apa saja yang masuk dalam bumi. Masuk atas bumi ni, masuk dalam bumi. Ataupun hak ada atas langit, masuk dalam bumi. Allah Ta'ala tahu. Mana yang apa? Kita capuk butir, ikutlah butir derian kok. Kita capuk butir derian, masuk dalam bumi. Lepas tu kita jiru, masuk pula dalam bumi air. Kita berbaja, tanah tu serak baja masuk, jadi masuk dalam bumi. Jadi Allah Ta'ala tahu apa yang masuk dalam bumi dan apa yang keluar. Keluar tunah, keluar pucuk, dalam ilmu Allah Ta'ala belaka. Wa ma yanzilu minas sama', apa yang turun dari langit, dalam ilmu Allah Ta'ala. Apa yang turun dari langit ni, iaitu antaranya malaikat. Malaikat. Turun daripada langit ni hujan. Turun daripada langit ni malaikat yang membawa keputusan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala titahkan satu perkara di alam atas tu, ataupun dalam istilah dipanggil Haziratul Qudus, di lingkungan yang suci tu, bila Allah Ta'ala buat keputusan tentang satu perkara, maka pada ketika itu malaikat-malaikat yang ada, malaikat yang memikul aras ni tunduk, takut belaka. Nanti kita akan baca ayat ke berapa ni, ayat 23. Ni hak turun daripada langit, turun daripada atas, ayat 23. Jadi Allah Ta'ala bila dia menitahkan satu perkara, maka malaikat-malaikat ni tunduk, ketakutan.
selesai tu, selesai daripada Allah Ta'ala ceritakan satu perkara ni, maka malaikat tertinggi al-mala'il a'la ni, dia ingat apa yang Allah Ta'ala, dia faham apa yang Allah Ta'ala beritahu, maka malaikat mala'il a'la ni akan memberitahu kepada malaikat bawah. Malaikat bawah ni akan sampaikan kepada malaikat bumi. Jadi arah yang Allah Ta'ala turun daripada atas ke bawah. Begitu juga turun daripada atas ni wahyu. Allah Ta'ala menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Jadi turun kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada manusia, manusia beramal dengan wahyu tadi, maka amalan manusia yang berasaskan kepada wahyu tadi akan naik. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa-apa yang naik. Jadi contoh yang naik ini, amalan manusia yang berasaskan kepada wahyu tadi akan naik ke atas. Maknanya malaikat waktu turun Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi timur mari daripada Allah Ta'ala turun ke bawah. Nabi timur, Nabi menyampaikan kepada umat dia, maka umat dia beramal, amalan itu tadi akan naik ke atas mula. Tu kita akan baca dalam ayat yang ke 10 surah Fatir. Ilaihi yas'adul kalimu thayyib wal 'amalu salihu yarfa'uh. Kepada Allah Ta'ala jualah, kepada Allah Ta'ala jualah, akan naik, akan naik perkataan-perkataan yang baik dan juga amal kebajikan. Allah Ta'ala angkat. Itu apa jua yang berlaku, semua tu dalam ilmu Allah Ta'ala. Apa jua benda yang turun, apa jua benda yang naik, apa jua benda yang masuk dalam bumi, apa jua benda yang keluar dari bumi, itu tidak terlepas daripada ilmu Allah SWT. Wa huwa rahimul ghafur, dialah Allah SWT yang maha pengampun, Allah Ta'ala yang maha menyayangi dan lagi maha mengampun. Maknanya alik dia tu, dia waktu turun penuh dengan rahmat dia. Hujan sebagai rahmat, turun wahyu sebagai rahmat, dia keluarkan tumbuh-tumbuhan daripada bumi sebagai rahmat dia. Tapi manusia tidak bersyukur, tetapi dia boleh mengampunkan. Rahmat dia banyak, tetapi manusia tidak bersyukur, tetapi Allah SWT maha pengampun. Allah Ta'ala bagi tempoh, Allah Ta'ala bagi tempoh, itu memberi tempoh kepada orang kafir supaya mereka tu beriman dan bertaubat. Tetapi malahnya mereka tetap mengingkari akhirat. Itu dalam ayat yang ketiga Allah Ta'ala cerita orang kafir ni dia mengingkari hari akhirat. Sedangkan hari akhirat tu pasti akan berlaku. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala mempunyai ilmu yang sempurna untuk membangkitkan semula manusia, kerana segala amal perbuatan manusia itu Allah Ta'ala catat. Fi kitabim mubin, ada tercatat dalam kitab yang nyata, yakni di Lauh Mahfuz itu. Jadi kita berhenti setakat itulah permulaan surah Sabah ni. Kita akan sambung pada minggu akan datang, itu ayat yang ketiga. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.